Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 Mei bersama saya Adi Akmal Syahrom dan berikut tajuk utama malam ini. KDN akan hurai alasan tarik balik rayuan kes kalimah Allah. Juga mahu berdakwah di Perak perlu ada tauliah daripada Jaib. Kementerian Dalam Negeri KDN akan memperjelas keputusannya menarik balik rayuannya di mahkamah berhubung keputusan penggunaan kalimah Allah dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata nota pemakluman kepada jemaah menteri tentang keputusan kementeriannya itu telah dibuat beberapa bulan lalu. Media hari ini melaporkan Datuk Seri Saifuddin sebagai berkata KDN dan Kerajaan Malaysia memutuskan menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang memutuskan penganut agama Kristian boleh menggunakan kalimah Allah dan 3 perkataan Arab yang lain dalam penerbitan bahan agama mereka bagi tujuan pembelajaran. Jelas Datuk Seri Saifuddin lagi, penarikan balik rayuan tersebut adalah keputusan KDN dan ia telah dimaklumkan kepada Kabinet melalui nota jemaah menteri. Sementara itu, media tempatan melaporkan Peguam Kanan Persekutuan Syamsul Bolhasan mengesahkan penarikan balik rayuan tersebut dan turut memaklumkan bahawa Mahkamah Rayuan telah merekodkan perkara itu. Pada 10 Mac 2021, Mahkamah Tinggi memutuskan untuk membenarkan penganut agama Kristian menggunakan kalimah Allah dan 3 perkataan Arab yang lain. Ia selepas mahkamah membenarkan permohonan semakan kehakiman seorang wanita beragama Kristian, Jill Island Lawrence Bill, yang memohon pengisytiharan mengenai hak perlembagaannya berhubung penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan agama berkenaan. Susulan itu, KDN dan kerajaan ketika itu memfailkan rayuan terhadap keputusan berkenaan kepada Mahkamah Rayuan pada 15 Mac 2021. Mana-mana individu termasuk figura pendakwah yang mahu mengajar agama di masjid dan surau di Perak perlu mendapatkan pentauliahan daripada Jabatan Agama Islam Perak, Jaib. Pengarahnya Harith Fadilah Abdul Halim berkata tidak ada pengecualian termasuk kepada tokoh agama terkenal sekiranya mahu berceramah di negeri itu. Perak dia tetap dengan keputusan kalau nak berceramah di dalam negeri nak dia ada 2 keadaan. Satu mengajar di masjid surau. Mengajar dia perlu tauliah. Tapi kalau nak berceramah dia perlu mendapat kebenaran kelulusan daripada pegawai tadbir agama daerah berkenaan. Macam saya sebut tadilah. Ya, mana kalau dia dapat kelulusan jabat agama daerah itu prosedur. Dia boleh nak ceramah. Maksudnya kalau penceramah terkenal pun dia tetap. Ya, tetap kena sebab siapa pun. Ya. Kena dapat kebenaran daripada pegawai tadbir agama daerah, PTE. Harith Fadilah berkata demikian kepada media pada program Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri 2023 Anjuran Jaib di Masjid Cina di Ipoh hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada Perak akan mengikut langkah Pahang yang memberi pengecualian tauliah mengajar agama Islam di negeri itu kepada beberapa tokoh agama dan pendakwah. Pada 9 Mei lalu, media melaporkan 13 tokoh agama dan pendakwah diberikan pengecualian tauliah mengajar agama Islam di Pahang. Ia termasuk bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Menurut sepucuk surat perkeliling ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang, Datuk Ahmad Hairi Husin, kesemua yang diberi pengecualian tidak perlu memohon perakuan kebenaran mengajar agama Islam untuk mengajar agama atau berceramah di Pahang. Mengulas isu berlainan, Jaib mengeluarkan arahan kepada semua masjid di negeri itu supaya melaksanakan solat istisqa untuk meminta hujan berikutan cuaca terlalu panas yang melanda ketika ini. Harith Fadilah berkata notis arahan itu akan dikeluarkan kerana Perak berada dalam status amaran cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga. Kalau masih lagi saya keluarkan surat, mungkin Selasa Rabu. Kalau masih lagi cuaca begini, kita akan teruskanlah. Kita akan buat segera. Sebab benda tu tidak ada masalah. Dia istihar je Jumaat, mereka boleh buat terus.
Jelas Haris Fadhilah, solat sunat istisqa perlu mengikut tata caranya iaitu dibuat di kawasan lapang seperti padang selain disunatkan berpakaian lusuh atau pakaian yang tidak menzahirkan kegembiraan. Khamis lalu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, merekodkan Perak antara 5 negeri berada di tahap 1 iaitu keadaan berjaga-jaga kerana mencapai suhu harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya melebihi 3 hari berturut-turut. Selain Perak, Kelantan merupakan negeri yang rakyatnya diminta untuk menunaikan solat hajat berikutan cuaca terlalu panas yang melanda kebelakangan ini. Kementerian Pendidikan bakal mengumumkan beberapa berita gembira sempena majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2023 esok. Menterinya Fadlina Siddiq berkata kabar gembira itu bukan sahaja akan memberi nafas lega kepada golongan pendidik sebaliknya sistem pendidikan negara secara keseluruhan. Tak perlu tunggu yang amat buat Perdana Menteri. Menteri Pendidikan akan umumkan. So tunggu besok kita akan umumkan insya-Allah. Ada beberapa perkara yang saya fikir penting untuk kita bagi semangat pada guru-guru kita dan keseluruhan ekosistem pendidikan dan khususnya untuk negara. Pengumuman penting itu juga dijangka akan turut memberi semangat kepada guru-guru di negara ini untuk terus memberikan didikan terbaik. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyampaikan anugerah Guru Inspirasi McDonald's kepada 25 guru terpilih seluruh negara di Pusat Konvensyen Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh. Majlis perasmian sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang bertemakan Guru Insani Pemangkin Generasi Madani pada tahun ini akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan yang berlangsung di MITC itu diadakan selama 3 hari sejak semalam yang melibatkan pelbagai aktiviti termasuk pameran pendidikan. Kementerian Komunikasi dan Digital tekad untuk memutuskan jurang internet di kesemua kawasan di dalam negara bermula bulan depan. Menterinya Fahmi Fadzil berkata kerajaan kini sedang dalam usaha untuk mencapai sasaran liputan rangkaian 5G sebanyak 80% menjelang akhir tahun ini. Jelasnya pihaknya akan berbincang bersama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi mengenal pasti beberapa kawasan yang sesuai untuk diletakkan pencawang 5G. Fokus kita untuk lebih kurang 20% yang terakhir, kita akan bincang dengan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk kenal pasti sejumlah kawasan yang menepati beberapa perkara untuk kita letakkan menara-menara 5G dekat situ. Kita tak nak ada kawasan desa, kampung yang berpotensi untuk memanfaatkan 5G tapi ketinggalan. Terutama dalam fasa menuju 80% pelaksanaan rangkaian 5G. Bermula bulan 6, kita minta SKMM untuk teliti dan arahkan untuk menoktahkan masalah network ni, insya-Allah. Jelasnya, ia meliputi kawasan di pantai timur Sabah, Sarawak dan kawasan di luar Lembah Kelang. Tambah beliau lagi, peratus capaian rangkaian 5G di Malaysia telah mencapai 59.5% pada hujung April lepas. Ia menunjukkan satu perkembangan yang positif dan menunjukkan kerajaan berada pada landasan yang tepat untuk mencapai sasaran tersebut. Bagaimanapun, bagi kawasan-kawasan tertentu, pihaknya akan menambah baik rangkaian 4G dan memastikan isu rangkaian dapat diselesaikan dengan kadar segera. Beliau ditemui kru Berita Al-Hijrah selepas menjadi tetamu jemputan khas pada program Assalamualaikum di TV Al-Hijrah pagi tadi. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namanzi Haris. Peralihan teknologi sambungan muda alih generasi kelima 5G kepada model dui rangkaian merupakan langkah yang mampu meningkatkan kecekapan liputan kepada pengguna. Usaha itu adalah untuk menjamin kemampanan ekosistem industri telekomunikasi di Malaysia sekaligus mampu menamatkan unsur monopoli yang sering dikaitkan dengan Digital Nasional Berhad (DNB). Menurut Setiausaha Bahagian Infrastruktur dan Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Digital Muhammad Nazrul Marzuki, pelaksanaan dui rangkaian 5G itu berpandukan syarat-syarat yang selari dengan amalan di peringkat global. Kita tidak mahu mempunyai kebergantungan mutlak kepada mana-mana satu rangkaian
Justru sekiranya ada ruang ataupun risiko titik kegagalan tunggal, single point of failure, kita akan atasi dengan pewujudan kepelbagaian rangkaian. Yang kedua, kita juga mewujudkan persaingan bagi membolehkan harga dan juga kualiti perkhidmatan akan dijamin dan dimanifestasikan kepada produk yang akan disampaikan kepada penerima, rakyat dan juga industri. Tambah Muhammad Nazrul, kerajaan juga akan memastikan ekosistem di peringkat penawaran dan juga permintaan melibatkan pelanggan individu dan industri merupakan ekosistem yang lestari. Jelas beliau, anjakan dasar itu katanya tidak akan memberi kesan negatif kepada pengguna 5G sedia ada. Pada masa sama akan terus memastikan liputan di kawasan-kawasan berpenduduk beroperasi dengan baik dan terpelihara sepenuhnya. Tadi antara justifikasi ialah untuk kita mewujudkan redundant network. Redundant network perlukan kepelbagaian di antara lainnya lokasi yang sama. Bermaksud entiti B akan membuat liputan di liputan kawasan sedia ada bersama dengan entiti A sebelum ini, kemudian akan dikembangkan kepada ruang-ruang dan baki kawasan-kawasan berpenduduk. Kita akan pastikan bahawa single point of failure atas redundant, robust dan resilient network akan terpelihara. Evolusi itu juga katanya akan memberi manfaat kepada pengguna individu dan industri pada tahap kelajuan berganda dengan pelbagai pakej mengikut sasaran pada kadar yang berpatutan. Bagi pengguna individu, kelajuan rangkaian 5G yang disyaratkan bermula pada kelajuan 100 megabits per second Mbps sehingga gigabits per second Gbps. Kita akan pastikan atas teknologi 5G bahawa latensi yang kita akan guna pakai begitu rendah berbanding latensi bagi rangkaian sebelum ini. Dan yang terakhir, bagi industri yang mempunyai pelbagai vertikal, kita sediakan bahawa elemen massive machine type communication yang membolehkan capaian dalam lingkungan 1 km radius boleh mencapai sehingga 1 juta peranti. Itu memberikan ruang dan penambahbaikan kepada otomasi kepada industri kita. Beliau dalam part itu berkata, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan 5G di bawah DNB, sasaran 80% di kawasan berpendudukan penghujung tahun ini dapat dicapai dan peralihan kepada model dui rangkaian berjalan lancar pada awal 2024. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD juga telah bersetuju untuk membentuk pasukan petugas Task Force. Rumah Kasih Harapan Kak Wan beri harapan kepada B40. Bertemu kembali. Dengan kos membaik pulih sebanyak RM30,000, kediaman seorang wanita dahulunya tidak terurus, usang serta dipenuhi timbunan barang lusuh kini berubah menjadi kediaman yang selesa selepas diberi sentuhan melalui proses baik pulih bahagian yang rosak. Itu rezeki buat ibu kepada 3 anak, Hamidah Moin, 63 tahun, yang menetap di Pangsapuri Seri Penara Bandar Seri Permaisuri, Bandar Tun Razak selama 20 tahun melalui program Rumah Kasih Harapan Kak Wan. Hamidah tinggal di situ bersama suami serta anak bongsu mereka yang merupakan orang kurang upaya OKU. Dia yang mencari rezeki hidup dengan mengutip besi buruk dan barang lusuh di sekitar kawasan kediamannya itu merasa syukur serta terharu susulan keadaan hidup mereka sekeluarga mendapat perhatian wakil rakyat kawasan berkenaan bagi membaik pulih kediamannya yang sebahagian rosak dan memerlukan penyelenggaraan. 8 buah unit rumah saya yang terpilih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah memilih saya jadi peserta Rumah Kasih Harapan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata,
Inisiatif itu merupakan sebahagian komitmen pihaknya bagi membantu meningkatkan kualiti hidup golongan miskin bandar sekaligus memberi peluang golongan berkenaan menikmati dan tinggal dalam rumah yang lebih selesa. Katanya, program itu selepas ini akan diperluas ke perumahan lain di kawasan Parlimen Bandar Tun Razak bagi menyantuni warga Cina dan India kategori B40. Jadi kita bagikan kunci ini tunjukkan bahawa kita committed. Semua tim saya committed di dalam Bandar Tun Razak ini meningkatkan lagi taraf hidup, terutama rakyat miskin bandar. Yang mana kita cubalah, takkan semua, tetapi kita akan cuba sedaya upaya dan kita dapatkan rakan-rakan strategik untuk memberikan sumbangan untuk menolong kita bersama. Kita mula satu dulu sebab dananya memang kita mesti mencari dengan lebih baik lagi, dan juga orang-orang yang ni dan kontraktor-kontraktor tu kita nak juga pilihan-pilihan yang bagus, taklah mahal sangat. Adalah juga sedikit margin, takkanlah orang buat tak ada sedikit profit kan, tapi janganlah banyak sangat. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah menyempurnakan penyerahan kunci rumah yang sudah dibaik pulih itu kepada Hamidah di Pangsapuri Seri Penara Bandar Seri Pamaisuri, Ibu Negara. Projek perintis itu merupakan inisiatif Pejabat Parlimen Bandar Tun Razak dan Yayasan Gerbang Tun Razak bersama rakan strategik di bawah program Rumah Kasih Harapan Kak Wan. Pentadbiran Kerajaan Perpaduan yang mengutamakan tata kelola yang baik telah berjaya memberi impak positif kepada Malaysia. Perdana Menteri Dr. Seri Anwar Ibrahim berkata ia dibuktikan menerusi kenaikan kemasukan pelabur asing yang mampu meningkatkan kutipan hasil negara sehingga berbilion-bilion ringgit. Kita bercatat pelaburan Amazon 10 bilion, Geely minggu sudah datang masa kita lancar Proton 10 bilion di Tanjung Malim. Saya pergi ke negara China, 170 bilion ringgit datang untuk bagi pelaburan dan juga pekerjaan kepada rakyat kita. Sebab apa? Dia percaya kita tak sakau, kita tak curi, kita tak ambil komisen dan kita tahu kerja untuk menjaga kepentingan rakyat. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Gombak semalam. Tambah Datuk Seri Anwar, tempoh pentadbiran Kerajaan Perpaduan yang memasuki usia 6 bulan ketika ini juga telah menyaksikan bantuan paling tinggi dalam sejarah diberikan kerajaan kepada golongan miskin serta para nelayan dan pekebun kecil. Media bebas, tunjang demokrasi, itu tema Hari Wartawan Nasional 2023 atau HAWANA 2023 yang akan berlangsung di Ipoh Perak pada 27 hingga 29 Mei ini. Lebih 1,000 pengamal media, wakil-wakil Persatuan Wartawan Tempatan dan ASEAN dijangka menghadiri perhimpunan itu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, HAWANA 2023 bakal menghimpunkan fraternity media profesional dan pakar industri sambil bertukar-tukar idea serta menjalinkan hubungan strategik. Alhamdulillah, saya dimaklumkan HAWANA tahun ini telah menerima sambutan yang cukup menggalakkan. Dengan ramai pengamal media menerusi organisasi dan persatuan media tempatan, malah juga antarabangsa, menyuarakan hasrat untuk turut sama memeriahkan majlis ini. Saya difahamkan lebih kurang 1,000 orang dari kalangan wartawan, juru foto, penyiar akan berhimpun di Hotel Casuarina Meru di Ipoh untuk majlis kemuncak sambutan ini. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Pra-Pelancaran HAWANA 2023 di Wisma bernama hari ini. Selain forum media, HAWANA 2023 juga akan diisi dengan pelbagai aktiviti seperti karnival mini, pertandingan mencari harta karun dan sukan bowling. Buat julung kalinya juga, tabung kasih at HAWANA akan diperkenalkan bagi menyantuni wartawan serta petugas media seluruh negara sama ada yang masih berkhidmat maupun yang telah bersara. Ia sebagai manifestasi keprihatinan dan sokongan KKD serta komuniti media kepada rakan-rakan seperjuangan yang memerlukan bantuan.
Majlis Kemuncak Perhimpunan Terbesar Wartawan Negara Anjuran Kementerian Komunikasi dan Digital KKD menerusi pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama itu bakal dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim 28 Mei ini. Kolej Komuniti Hulu Langat menganjurkan program variasi pembelajaran sepanjang hayat PSH bagi memperkasa komuniti setempat dengan kemahiran tambahan. Penyelaras program Fadlina Ahmad berkata penganjuran latihan kursus pendek selama sehari itu bagi memberi peluang pelbagai peringkat umur menggilap bakat masing-masing di samping memperkasa potensi modal insan dalam pelbagai aspek. Bertemakan satu keluarga variasi kemahiran, Fadlina berkata pihaknya menyediakan 30 jenis kursus dan latihan kemahiran kepada peserta. Ia merangkumi program latihan kemahiran kepada pelajar di institusi tahfiz dan pondok, program pembangunan keusahawanan komuniti PPKK dan program pembangunan dan peningkatan kemahiran komuniti berteraskan 4IR. Jadi target sebenarnya di Kolej Komuniti Hulu Langat ni kami jemput agensi semacam tahfiz, sekolah, komuniti setempat ni bertujuan untuk kita upskilling, maksudnya peningkatan kemahiran komuniti setempat supaya mereka boleh seiring dengan perkembangan semasa, sebab kursus yang dilaksanakan adalah daripada kalangan permintaan ataupun yang mengikut semasa. Jadi semua kursus yang dilaksanakan tu mengikut keadaan semasa untuk mereka tambah income. Fadlina berkata tahun lalu pihaknya berjaya mencapai penyertaan lebih 4,000 peserta, terdiri pelajar sekolah dan tahfiz serta program pendidikan khas integrasi. Tahun ini pihaknya menyasarkan pertambahan peserta lebih sekali ganda, iaitu kira-kira 7,000 orang pelbagai peringkat komuniti menerusi siri lanjutan program dan kursus dalam kemahiran yang ditawarkan institusi pengajian itu. Sementara itu, Kolej Komuniti Hulu Langat turut memeterai perjanjian bersama Pertubuhan Penggerak Hufaz Berkemahiran Selangor. Kerjasama itu merangkumi perkongsian kepakaran, peralatan, kemudahan fasiliti dan latihan. Setakat ini kita telah berjaya membantu 220 orang pelajar. Bantuan kita cuba kita lihat apa yang mereka minat, bidang masakan ke, bidang electrical ke, air conditioning dan sebagainya. Kemudian kita akan cari penyedia latihan yang dapat membantu. Jadi kita tak terikat dengan mana-mana, tapi yang setakat ini yang banyak membantu kita adalah kolej komuniti. Terdahulu program pembelajaran sepanjang hayat dirasmikan Pengerusi TV Al-Hijrah Muhammad Khair Ngadiron. Sebagai rekod sehingga 30 September lalu, lebih 4 juta penyertaan diterima di seluruh negara bagi kursus jangka pendek meliputi pelbagai kemahiran yang merupakan hasil pencapaian pelaksanaan program PSH di Politeknik dan Kolej Komuniti. Manakala bagi kursus sepenuh masa pula, kadar kebolehpasaran bagi graduan Kolej Komuniti untuk tahun 2022 adalah 96.20%. Erdogan mendahului pencabarnya dengan 49.42%. Bertemu kembali. Pilihan raya Turki yang berlangsung semalam menyaksikan pemimpin AKP Recep Tayyip Erdogan mendahului pencabarnya Kemal Kılıçdaroğlu. Dengan hampir 100% peti undi selesai dikira, Erdogan mendahului 49.42%, manakala Kılıçdaroğlu memperoleh 44.95%. Bagaimanapun setakat ini Erdogan gagal memperoleh majoriti dan mungkin berdepan pemilihan kedua pada 28 Mei ini. Bercakap di hadapan penyokongnya lewat malam semalam, Erdogan dengan yakin menyatakan bahawa beliau dengan jelas mendahului kedudukan. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini de alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Erdogan berdepan saingan sengit untuk mempertahankan jawatan yang dipegangnya selama 2 dekad apabila tinjauan pendapat sebelum pilihan raya menyaksikan kelebihan lebih memihak kepada Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu merupakan pemimpin Parti Sekular, Parti Rakyat Republikan CHP yang mendapat sokongan pihak pembangkang yang terdiri daripada 6 parti yang bergabung untuk membentuk Pakatan Kebangsaan. Dalam pemilihan Presiden Turki, seorang calon memerlukan lebih 50% undi dalam pusingan pertama untuk meraih kemenangan. Jika tiada calon melepasi undian 50%, dua calon utama akan bertanding sekali lagi dalam pusingan kedua pada 2 minggu seterusnya bersamaan 28 Mei. Sementara itu, memetik laporan Al Jazeera, AKP memenangi majoriti kerusi di Parlimen walaupun berkurangan daripada 246 kepada 266 kerusi. Undian Presiden dan Parlimen itu juga bakal menentukan kepimpinan Turki yang memiliki populasi 85 juta penduduk selain pentadbiran negara dan hala tuju ekonomi di tengah-tengah krisis kos sara hidup. Lebih 64.1 juta pengundi berdaftar layak mengundi pada pilihan raya paling penting dalam sejarah 100 tahun Turki moden. Keputusan penuh pilihan raya Turki dijangka diumumkan pada pukul 3 petang waktu tempatan. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Sebelum berpisah, saksikan kemeriahan sambutan Aidilfitri Kementerian Kewangan yang dihadiri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama warga kerja dan orang ramai. Lebih istimewa, Perdana Menteri menidangkan lagu Azizah khas buat isterinya, Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail. Saya Adi Akmal Syahrom, saya tukar rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.